Konten ini adalah satu orang kata tools yang aku nak share dengan korang, tapi aku kena declare awal-awal ia adalah satu orang kata bersifat Islamic approach. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang bukan non-Muslim nak tengok pun tak ada masalah, untuk sekadar pengetahuan anda. Tapi untuk anda yang sedang struggle dalam kepulihan, yang sedang mencari peralatan-peralatan baru, tools-tools baru ataupun tips-tips baru, jangan lupa like, share and subscribe video ni nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang bersama saya Idris Al-Ghazi dan channel YouTube aku dan channel Facebook aku dan channel Instagram aku. Okay, hari ni aku memang tak sihat. Aku masih lagi tak sihat. Aku masih lagi demam dekat center aku pun masih lagi kata hujan yang sangat best. Okay, anyway hari ni sebelum aku mula aku ingin ucapkan jutaan terima kasih lah kepada individu-individu pesedia yang di luar sana yang memberi sumbangan keuangan kepada kami untuk memantapkan lagi orang kata fasiliti kami di rumah sahabat. Terima kasih kepada anda. Dan jangan lupa kepada anda-anda yang pernah membuat sumbangan, anda boleh orang kata follow up lah dengan apa yang kita pernah anda sumbangkan supaya results dia anda boleh nampak. Dan untuk di rumah sahabat juga, saya bagi mahu di rumah sahabat juga ingin ucapkan terima kasih kepada beberapa lagi orang kata individu yang pernah memberi sumbangan kepada saya. Contohnya buku ini, buku Rizal Abdul Latif Talib ni. Sebab untuk makluman semua aku buat perkongsian kelas pada waktu petang setiap hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad tu kitab lain lah, tapi untuk Rabu, Khamis, Jumaat adalah buku daripada Abdul Latif Talib. Sebenarnya aku pernah demand dalam aku punya Facebook dan Instagram. Aku perlukan buku ni sebab aku suka sangat tulisan Tuan Abdul Latif Talib ni. It's very dramatic, it's very orang kata simple, it's very orang kata sangat dekat dengan jiwa-jiwa kami sebagai orang yang nak mendalam kepulihan. Okay, so enough for that. Untuk mungkin anda yang nak tahu apa yang berlaku di rumah sahabat, nanti anda bolehlah layari ataupun follow Instagram ataupun social media atau Facebook Rumah Sahabat. Jadi berbalik pada topik kita hari ini, tajuknya adalah mencari Abu Bakar. Apa kena nak mengenai cari Abu Bakar ni? Abu Bakar ni apa? Orang yang hilang kat pusat ke tak? Jadi sebenarnya ada beberapa orang kata, aku sebenarnya ada beberapa orang bersit down dengan beberapa orang klien, dengan beberapa orang akademik daripada UPM. Kita orang berborak mengenai satu tema, kita mengangkat tema penghijrahan. Jadi untuk mungkin ada yang tak faham hijrah tu apa, ya, kita kena, aku admit klien aku kat netizen kat sini pun ada yang bukan non-Muslim. Jadi pernah dengar pada hijrah, Malaysia pun menyambut maal hijrah semua kan. Jadi bila kita bercakap mengenai hijrah, ramai di antara kita akan mengingatkan hijrah ni adalah satu peristiwa mana Rasulullah berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Perpindahan itu adalah disebabkan beberapa faktor, yang mana pada waktu itu kota Mekah begitu orang kata bersifat agresif kepada dakwah Rasulullah, dan Rasulullah diarahkan, bukan Rasulullah nak, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah SWT untuk berhijrah ke kota Madinah. Bercakap mengenai hijrah dekat sini, ramai antara kita sekadar berpindah saja. Tetapi tidak, tuan-tuan. Bercakap mengenai hijrah ni adalah satu konsep yang mana Allah nak ajar kita, yang mana hijrah bukan sekadar perpindahan berbentuk fizikal. Engkau berpindah daripada satu titik kepada satu titik. Ia adalah satu proses engkau membawa perubahan dalam diri engkau, dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi orang kata kerohanian engkau, dari segi orang kata thoughts kau, kognitif kau, dari segi orang kata amal ibadat engkau, tingkah laku engkau ke satu tempat yang baru. Okey, Rasulullah ni memang orang kata al-amin, tetapi yang berpindah ni sekadar, yang berhijrah bukan sekadar Rasulullah, pengikut baginda pun berhijrah. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Bila berhijrah, kena faham konteks hijrah yang kata perubahan itu. Kota Mekah pada waktu itu adalah satu kota yang tidak begitu wow, bukanlah kota orang kata kota ibadat macam hari ini. Dia adalah satu kota yang ada Kaabah tetapi ada banyak berhala. Tapi apabila Rasulullah macam diarahkan ataupun diminta oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah membawa satu perubahan ke Madinah. Yang mana Madinah pun pada waktu itu dikenal sebagai Yathrib. Dan apabila Rasulullah datang, Rasulullah diangkat sebagai pemimpin, dan perubahan gaya hidup masyarakat di Madinah pun berubah. Dan Yathrib pun berubah menjadi Madinah. Orang Aus dan Khazraj pun menjadi orang kata lebih bersatu. Orang Ansar pun menjadi Muhajirin. Jadi di sana berlaku perubahan yang sangat drastik dalam tempoh tak sampai beberapa tahun. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada konteks kepulihan kita, kalau engkau nak berhijrah, engkau kena faham, kau kena mengangkat istilah hijrah tu betul-betul. Sebagai contoh, bila aku tanya kat orang-orang kat sini yang nak pindah ke ataupun perancangan diorang memang jawab, aku nak berhijrah cikgu, aku kena berhijrah. Jadi berhijrah ke mana? Okay, katakan dia berasal daripada Melaka, tiba-tiba dia kata, okay, aku kena berhijrah ke Kuala Lumpur. It's a good way. Tapi sebenarnya apa pengisian hijrah yang kau nak bawa tu? Tak ada. Dia kata, aku tak dapat kerja lagi, aku tak tahu nak hijrah macam mana. Sebenarnya dia tak plan apa-apa pun. Tapi kena berhijrah, sebenarnya hijrah ada satu konteks yang mana engkau dapat kerja ke, engkau sentiasa membawa ke arah kebaikan diri engkau. Itu adalah hijrah yang sebenar.
Kak, mengenai mencari Abu Bakar. Okey, kenapa ini tools dia mencari Abu Bakar? Kau kena faham, Rasulullah pun sebenarnya berhijrah, orang kata yang teman baginda bukannya malaikat. Dia adalah seorang figure manusia yang kita panggil seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni tuan-tuan, kalau kita orang nak berhijrah dalam kumpulan kita kena cari Abu Bakar kita sendiri tuan-tuan. Jadi nak mencari Abu Bakar kita ni, kita bukan sekadar mencari orang yang macam perangai macam tak. Kita kena faham betul karakteristik Abu Bakar ni macam mana. Jadi mencari Abu Bakar untuk orang Islam yang mengalami masalah dadah dalam proses kepulihan, kau kena identify beberapa perkara. Sebenarnya kalau ikutkan Rasulullah boleh je berhijrah dengan Umar. Sebab kena ingat apabila Abu Bakar melihat sahabat-sahabat yang lain berpindah, dia nak berpindah juga, dia pun nak berhijrah juga. Dia kata, wahai Rasulullah, aku mau berhijrah. Tapi Rasulullah kata, nanti dulu, sungguhnya Allah akan memurnikan seorang teman yang baik kepada kamu. Dan pada waktu Rasulullah pun tak tahu yang diri dia yang menemani Abu Bakar, dan Abu Bakar akan menemani. Dua-dua tak tahu sebenarnya. Jadi apa yang berlaku dekat sini, apabila turun wahyu yang mengatakan Abu Bakar lah yang akan menemani Rasulullah, ia adalah satu peluang yang sangat seronok untuk Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menangis. Sungguhnya manusia yang individu yang perlu teman adalah baginda sendiri. Tuan-tuan, Allah boleh je suruh Abu Umar untuk temankan, sebab lagi mudah untuk perpindahan hijrah Rasulullah. Sebab Umar ni seorang yang tegas, orang yang garang, singa kan. Bukan singa, maksudnya singa Allah kan. Maksudnya siapa yang menghalang Rasulullah daripada berhijrah, aku akan menghukum mereka, aku akan membunuh mereka. It's very senang kan. Tapi ada reason kenapa Abu Bakar diangkat sebagai peneman dalam perhijrahan Rasulullah. Begitu juga dengan kita. Kita nak berhijrah, kita kena cari orang-orang seperti Abu Bakar. Itu yang Allah nak ajar sebenarnya. Jadi antara karakteristik yang menarik berkenaan dengan Abu Bakar ni sebenarnya, perkara pertama, aku ada highlight 3 lah yang aku baca, yang aku faham, aku analisis sendiri. Abu Bakar ni adalah seorang yang sangat-sangat, pertamanya seorang yang sangat penyabar berbanding dengan Umar dan juga sahabat-sahabat lain. Orang kata sahabat-sahabat lain bukan tak penyabar, orangnya adalah sangat tegas, garang. Jadi sebenarnya ada sebab kenapa Rasulullah, Allah menurut Abu Bakar untuk menemani Rasulullah. Sebab Abu Bakar ni orangnya adalah orang yang sangat-sangat tenang. Jadi dalam kerisauan baginda untuk berhijrah, kerisauan umat-umat Islam berpindah, mereka lebih yakin apabila seorang yang dicintai iaitu Rasulullah berada bersama dengan orang yang mereka yakin, orang yang bersabar, orang yang tidak membawa ke arah konflik dan sebagainya. Jadi seperti kita juga, kalau kita nak berhijrah, kita nak menjadi orang yang lebih baik, terus kita cari sahabat-sahabat yang orang ini bersabar. So dengan cara ini kita akan lebih yakin, keluarga kita pun lebih yakin. Jadi untuk kawan-kawan aku staff kat sini pun, sebenarnya aku galakkan mereka menjadi seorang penyabar supaya kita sendiri menjadi Abu Bakar kepada sahabat-sahabat yang lain. Okay, itu yang pertama. Poin yang kedua, kenapa Abu Bakar menjadi sahabat kepada Rasulullah. Sebenarnya Abu Bakar ni seorang yang sangat bijak dari segi perancangan. Kau kena faham sebab apa? Apabila Rasulullah memaklumkan kepada Abu Bakar yang sebenarnya engkau akan menjadi peneman aku ketika proses perhijrahan ini, Abu Bakar menangis dan Abu Bakar terus balik rumah and plan. Dia menyuruh hamba dia bernama Amir, pengembala kambing dia, menyuruh Asma dan Aisyah untuk membuat sesuatu. Asma khususnya untuk bekalkan makanan di gua, untuk membawa pengembala kambing, untuk membawa kambing-kambing di sekitar bukit ini untuk menutup jejak-jejak mereka. Jadi Abu Bakar ni seorang yang sangat bijak tuan-tuan. Jadi anda kena ingat, sebagai seorang kepulihan, anda kena jadi seorang sahabat macam Sayyidina Abu Bakar yang sangat bijak merancang. Orang itu kena tahu, okay, kita nak berhijrah, kita kena pulih, engkau nak jadi orang baik, so engkau kena buat ini dan ini. Kalau anda mencari kawan yang macam tak apalah, kau nak jadi apa jadilah, so itu bukan sahabat yang baik sebenarnya dalam proses pemulihan. Jadi berbalik pada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar itu perangai dia, sikap dia, dia orang yang merancang strategi dan dia terus buat kerja dia sehinggalah Rasulullah datang ke rumah dia dan mengajak berhijrah. Dan kita tengok proses penghijrahan Rasulullah pun bukanlah satu jalan yang kata sangat biasa. Beliau menggunakan jalan yang luar biasa, yang mana Abu Bakar sendiri yang orang kata yang antara mendorong proses penghijrahan itu berlaku dengan lebih orang kata strategik. Sampailah orang kata Abu Bakar ni dalam keadaan yang sangat tenang pun dia sangat seorang yang sangat bijak. So dia dah tenang, sabar dan bijak. Okey, itu yang kedua. So poin yang ketiga di sini adalah, okey, ini yang jarang kita bahaskan, Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang sangat mencintai, menyayangi sahabat beliau sendiri, which is Rasulullah. Of course, kalau adalah seorang sahabat kan yang mencintai Rasulullah. Jadi kita kena mencari seorang sahabat yang menyayangi kita. Kita tak boleh cari seorang sahabat yang mengherdik kita, mengkritik kita, yang menjatuhkan kita. Abu Bakar adalah seorang individu yang menyayangi Rasulullah. Okey, ada satu peristiwa di mana apabila Rasulullah tidur dalam gua, okey, Abu Bakar nampak satu lubang ular yang mana ular tersebut keluar dan untuk kata betapa kasihnya Abu Bakar kepada Rasulullah,
sebab Rasulullah tidur di peha Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni dia tutup lubang itu dengan kaki dia supaya ular tu tak keluar. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, ular tersebut sebenarnya mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar sehingga Sayyidina Abu Bakar terlalu sakit dan menangis. Tetapi Abu Bakar pun tak ada macam dia menahan kesakitan. Jadi sebenarnya Rasulullah masih lagi tidur. Dan apa yang membuatkan Rasulullah terbangun daripada tidur beliau adalah apabila air mata Sayyidina Abu Bakar menitik kena pada Rasulullah yang sedang tidur. Jadi Rasulullah kata, kenapa engkau tidak kejutkan aku untuk kita? Sesungguhnya aku tidak mahu mengejutkan sahabatku, seorang Rasul Allah yang sedang berehat. Jadi apa yang berlaku, apa yang konteks yang aku nak bawa kat sini adalah Abu Bakar adalah seorang yang sangat menyayangi sahabat dia sampai dia boleh berkorban macam tu. Dalam erti ini sebenarnya kita tak ada masalah pun nak cari seorang sahabat yang boleh menyayangi kita, yang boleh mengasihi kita. Sebab itulah yang perlukan dalam kepulihan, kebijaksanaan, kesabaran dan kasih sayang. Jadi dalam konteks sahabat pergaulan kawan kita, sekiranya kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, kita carilah mereka-mereka yang memiliki ketiga-tiga kriteria ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, mencari Sayyidina Abu Bakar anda sendiri bukan mencari Sayyidina Abu Bakar anda. Mencari Abu Bakar anda bukan berarti anda kena berkawan dengan orang ahli ulama, tidak. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, kadang-kadang kita terlupa dalam keluarga kita pun ada Abu Bakar kita sendiri. Dalam kawan-kawan lama kita yang pernah kita bergaduh, kita marah, kita tak dapat punya duit nak beli barang, itu pun Abu Bakar kita sendiri. Jika kita benar-benar ikhlas, dalam proses hijrahan kita, insya-Allah sebenarnya tuan-tuan, Allah akan merahmati proses kepulihan kita. Kadang-kadang tuan, hari ini aku nak share dengan satu peristiwa yang mana kawan aku seorang player ini mengalami satu titik fasa perubahan yang sangat drastik, yang mana dia berjumpa dengan kami. Dia cakap, aku sepanjang 45 tahun ini aku tidak pernah rasa kebahagiaan seperti aku kecapi hari ini. Aku tanya kat dia apa kebahagiaan yang dapat, sebab dia baru-baru ni balik dengan family dia. Jadi apa yang aku nak sampaikan kat sini, dia kata kebahagiaan itu adalah segala-galanya. Keluarga, wang ringgit, orang kata rahmat, berkat, kerjaya. Even dia sebenarnya sakit, tuan-tuan. Jadi aku tanya juga, sebelum ni tak bahagia ke? Sebelum ni kata, aku ada duit tetapi aku tidak bahagia. Aku tidak pernah mendapat berkat daripada kedua ibu bapa aku dan adik-beradik aku. Tapi kali ini adalah mungkin disebabkan berkat kawan-kawan yang menolong beliau, Sayyidina Abu Bakar mereka. Sayyidina Abu Bakar dia Abu Bakar dia di sini yang membantu dia. Tuan-tuan, dalam proses kepulihan ini jangan sesekali memandang rendah pada orang yang ingin membuat kepulihan dalam diri mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat hebat, tuan-tuan. Aku nak cakap satu benda, orang-orang, aku tak kata aku belum layak lagi untuk digelarkan sebagai orang hebat. Tapi untuk orang-orang hebat seperti kawan-kawan aku yang cerita yang sangat tragik, dibawa keluarga, sakit lagi, dengan HIV-nya lagi, dengan orang kata dengan kerjaya tidak ada, dah masuk penjara 6-7 kali. Tuan-tuan, sebenarnya mereka ni orang hebat, tuan-tuan, sebab mereka ini Allah memberi ujian kepada mereka yang mampu. Mereka mampu, tuan-tuan. Jadi anda yang menonton video ini, kadang kita pun tak mampu nak hadapi, memikul beban ataupun tanggungjawab yang ada pada diri mereka. Jadi tuan-tuan, aku rasa sampai sini saja untuk perkongsian aku. Jadi kepada mereka-mereka yang dalam proses kepulihan, carilah Abu Bakar anda. Sungguhnya aku pun mencari Abu Bakar aku sendiri supaya aku lebih konsisten dan istiqomah dalam kepulihan aku. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk minggu ini. Nantikan untuk video akan datang. Sebab video akan datang aku bersama dengan kawan-kawan aku di recovery yang lain. Sebenarnya hari ini aku nak syuting dengan orang, tapi ada some of them tak ada. Jadi aku buat konten tajuk mencari Abu Bakar. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.